Biodiversity adalah ringkasan bagi kepelbagaian biologi. Biodiversity menerangkan tentang kepelbagaian hidupan yang dijumpai di muka bumi dan semua proses semula jadi. Kepelbagaian ini termasuklah ekosistem, genetik dan kebudayaan serta hubungan antara kedua-duanya dan semua spesies. Kita perlu faham hubungan antara benda hidup dengan alam sekitarnya. Fikirkan satu ekosistem seperti sehelai kain. Jika anda menarik keluar selembar benang, hal ini mungkin akan memberi kesan terhadap benang itu atau bahagian yang berhampirannya, tetapi ia boleh menguraikan keseluruhan kepingan kain itu. Biodiversity adalah penting untuk jaminan makanan sejagat dan amat penting untuk kepelbagaian manusia, pembangunan lestari dan pengurangan kemiskinan. Mengekalkan biodiversity merupakan satu bahagian penting dalam menggunakan alam sekitar secara lestari. Hanya dengan mengekalkan biodiversity dapat memberi keyakinan bahawa faedahnya boleh digunakan untuk generasi masa hadapan. Hai murid-murid sekalian, selamat datang ke video kita yang pertama untuk bab pertama Sains Tingkatan 2 Biodiversity. Di akhir pembelajaran bab ini, anda seharusnya dapat yang pertama menyatakan apa itu biodiversity dan kepentingannya kepada negara dan juga dunia. Yang kedua, murid-murid seharusnya dapat membezakan organisma mengikut pengkelasan. Dan yang terakhir, murid seharusnya dapat mencirikan kumpulan taksonomi utama bagi organisma. Seperti yang murid-murid semua sedia maklum dengan melihat di sekeliling kita, kita mesti akan menyedari kehadiran pelbagai jenis haiwan, sama ada di darat, di laut maupun di udara. Tidak hanya terletak kepada haiwan, kita juga dapat melihat pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang renek dan mempunyai pelbagai bentuk daun. Selain daripada haiwan, selain daripada tumbuhan, kita pergi pula kepada organisma kecil, mikroorganisma. Kita mempunyai berbagai mikroorganisma seperti kuman dan juga virus. Virus seperti mana yang kita sedang hadapi sekarang, pandemik COVID-19. Jadi kepelbagaian ataupun pelbagai bentuk haiwan, pelbagai jenis tumbuhan dan mikroorganisma inilah yang kita katakan sebagai biodiversity. Jadi, apakah itu biodiversity? Biodiversity ini terhasil daripada dua perkataan, iaitu bio dan juga diversity. Bio merujuk kepada benda-benda hidup seperti haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Manakala diversity merujuk kepada pelbagai. Jadi bila dicantumkan kedua-dua perkataan ini, maka terhasillah maksud biodiversity, iaitu kepelbagaian organisma yang terdapat di muka bumi kita. Jadi, mengapakah diciptakan pelbagai bentuk haiwan, pelbagai jenis tumbuhan dan juga mikroorganisma? Kenapa wujudnya biodiversity di muka bumi kita ini? Jadi biodiversity yang wujud di muka bumi kita ini adalah bergantung kepada habitat dan juga cuaca bagi setiap organisma tersebut. Antara habitat utama yang ada di muka bumi ini, yang pertama kita lihat kawasan gurun. Kawasan yang panas dan juga kering sepanjang tahun. Bagi kawasan-kawasan ini, antara haiwan yang sering kita terfikir semestinya lah unta. Kita lihat bagaimana unta dicipta dengan bulu mata yang panjang dan tebal. Kenapakah ciptaan ini wujud? Ini kerana untuk mengelakkan unta daripada terkena ribut pasir yang sering berlaku di kawasan gurun. Kita beralih pula ke kawasan kutub, sama ada kutub utara ataupun kutub selatan bumi. Bagi kawasan ini, cuacanya cukup sejuk. Jadi antara haiwan-haiwan yang berada di sini, semestilah haiwan yang mempunyai bulu ataupun kulit yang tebal seperti penguin dan juga beruang kutub. Manakala di kawasan laut pula, habitat bagi pelbagai jenis ikan yang akan menyesuaikan diri mereka dengan keadaan laut di merata tempat seluruh pelusuk dunia. Kita patut berbangga murid-murid sekalian kerana dilahirkan di negara Malaysia. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 negara mega diversity di dunia ini.
Kita bersama dengan negara-negara yang mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan hijau ataupun hutan, atau negara kita lebih dikenali sebagai hutan hujan tropika. Negara kita mempunyai pelbagai hutan dan banjaran yang memiliki pelbagai haiwan dan juga tumbuhan. Jadi, dengan bertaraf mega diversity ini, kita sepatutnya dapat membantu dunia menyeimbangkan lagi alam dan kita dapat mengolah kepentingan biodiversity ini untuk kepentingan negara kita. Jadi, apakah kepentingan biodiversity ini kepada dunia? Adakah biodiversity ini penting dan perlu dipelihara? Kita akan melihat 5 kepentingan biodiversity kepada dunia dan muka bumi. Yang pertamanya, biodiversity akan menjadi sumber makanan kepada manusia dan hidupan yang lain. Dalam bab yang seterusnya, kita akan belajar tentang rantai dan siratan makanan. Mungkin anda juga pernah belajar ketika di sekolah rendah. Jadi melihat kepada rantai dan juga siratan makanan ini, kita tahu bahawa organisma di muka bumi ini bergantung di antara satu sama lain. Jadi, kebergantungan ini menyebabkan organisma-organisma ini akan menjadi sumber makanan di antara satu sama lain dan seterusnya menyeimbangkan ekosistem dunia. Yang kedua, biodiversity boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi dan ekopelancongan bagi sesebuah negara. Di samping kita memelihara biodiversity, ia juga dapat menarik perhatian pelancong daripada mana-mana negara untuk datang ke negara yang mempunyai biodiversity yang cukup kaya seperti Malaysia. Di samping itu, kita juga dapat menyeimbangkan alam. Apabila biodiversity ini kaya, maka alam akan lebih seimbang akibat kebergantungan di antara satu sama lain, antara mangsa dan juga pemangsa. Tidak ada mana-mana kategori haiwan yang akan menguasai kategori yang lain apabila biodiversity ini terpelihara. Seterusnya, daripada biodiversity ini, manusia akan menjalankan kajian saintifik daripada tumbuhan dan juga haiwan. Daripada kajian saintifik ini, maka terhasillah beberapa bentuk pendidikan yang akan dipelajari dan seterusnya dipelopori membawa kepada inovasi-inovasi yang tertinggi dalam bidang yang tertentu. Dalam pada itu, kebanyakan daripada tumbuhan seperti herba akan digunakan sebagai sumber perubatan kita. Jadi, dengan menjaga dan memelihara biodiversity ini, kita dapat menghasilkan lebih banyak lagi ubat-ubatan yang berasaskan kepada sumber alam semula jadi untuk diguna pakai oleh manusia. Jadi berdasarkan kepada penerangan sebentar tadi, kita telah mengenal pasti 5 kepentingan biodiversity. Yang pertama, sebagai sumber makanan antara organisma yang ada di muka bumi. Yang kedua, biodiversity ini kita boleh olah untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi dan ekopelancongan. Yang ketiga, kita dapat menyeimbangkan alam sekitar, maka bumi kita akan lebih terpelihara. Yang keempat, kita dapat menjalankan kajian dan pendidikan serta yang terakhir, biodiversity ini dapat dijadikan sumber perubatan secara asli tanpa melibatkan bahan kimia. Meskipun kita patut berbangga kerana menjadi salah sebuah daripada negara mega biodiversity, tetapi kita tidak terlepas daripada menerima ancaman yang boleh memusnahkan biodiversity ini. Dan ancaman ini memang datang daripada aktiviti kita sendiri, manusia. Antara ancaman-ancaman yang sekarang semakin berleluasa yang perlu kita bendung adalah seperti pemburuan haram yang semestinya akan mengurangkan bilangan organisma terutama haiwan. Yang kedua, penebangan hutan secara berleluasa tidak terancam. Penebangan hutan ini semestinya akan berlaku apabila kita membiarkan sahaja hutan kita ditebang untuk tujuan pembangunan. Dan yang terakhir, apabila semakin banyak pembangunan dibuat dan juga kewujudan kilang-kilang, maka pencemaran akan berlaku seterusnya mengganggu biodiversity yang ada di negara kita. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk melindungi biodiversity? Terdapat 4 langkah yang boleh kita ambil untuk mengawal biodiversity di negara kita. Yang pertama adalah dengan mewujudkan hutan simpan. Hutan-hutan yang ada di negara kita ini, kita halang daripada sebarang bentuk aktiviti ataupun penebangan dan kita jaga hutan itu seperti yang sepatutnya.
Kedua, kita boleh mengadakan pelbagai kempen seperti kempen Cintai Sungai Kita dan kempen Sayangi Alam Sekitar. Menerusi kempen ini juga, kita boleh menggalakkan masyarakat untuk tanam semula pokok. Di samping dapat menejukkan lagi udara dan juga suasana di rumah kita, penanaman semula pokok secara berleluasan terutamanya akan menyeimbangkan lagi biodiversiti. Dan yang terakhir, demi memastikan tiada sebarang bentuk yang lebih ke arah keuntungan, maka kita patut menguatkuasakan undang-undang. Antara langkah-langkah yang boleh kita ambil adalah mengharamkan pembunuhan haiwan dan juga tumbuhan endemik. Jadi murid-murid sekalian, secara kesimpulannya, untuk bahagian yang pertama bab 1 ini, kita telah pun berjaya mengenal pasti apa itu biodiversity. Cuba murid-murid ingat kembali, apakah maksud biodiversity? Yang kedua, kita melihat kepelbagaian ataupun biodiversity ini bagaimana ia boleh wujud bergantung kepada habitat dan cuaca. Cuba murid-murid tenung semula jenis haiwan dan habitat yang mereka huni. Apakah ciri-ciri penyesuaian yang wujud pada diri haiwan tersebut menyebabkan mereka sesuai untuk berada di habitat mereka sekarang? Dan yang terakhir, kita melihat apakah kepentingan biodiversiti ini kepada bumi. Dan sekiranya biodiversiti ini terancam, apakah yang menyebabkan ia berlaku? Serta kita perlu mengambil beberapa langkah untuk mengatasinya. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa di kelas yang akan datang untuk tajuk yang seterusnya dalam bab 1. Semoga bermanfaat. Bye-bye.